Tunku Kudin atau lebih dikenali sebagai Tunku Diauddin Ibni Sultan Zainal Rashid I ialah seorang putera Kesultanan Kedah. Beliau dilahirkan di Pulau Pinang pada tahun 1835. Beliau dikatakan terpengaruh dengan cara hidup Eropah dan mendapat pendidikan separuh Eropah. Nenda beliau ialah Sultan Ahmad Tajuddin II dan kekanda beliau ialah Sultan Ahmad Tajuddin III. Beliau pernah dilantik sebagai Raja Muda Kedah semasa pemerintahan Sultan Ahmad Tajuddin III, tetapi telah dilucutkan jawatan kerana terlibat dengan Perang Saudara Selangor. Beliau dilantik oleh Sultan Abdul Samad sebagai wakil Yang Tuan Kerajaan Selangor selepas mengahwini puteri baginda iaitu Tunku Arfah. Tunku Kudin telah mangkat di Pulau Pinang pada 25 Mei 1909. Mayatnya dibawa pulang ke Kedah dan dimakamkan di makam Diraja Langgar Alustar. Sekarang kita akan mengenali serba sedikit tentang peninggalan beliau dan mengenali Tunku Kudin berdasarkan pandangan sejarawan dan penduduk-penduduk di Kedah. Sebuah runtuhan istana yang berusia lebih 150 tahun yang terletak di kawasan perumahan Taman Tabung Haji adalah milik Tunku Kudin. Penduduk setempat mempercayai istana tersebut adalah milik Raja Bersiung. Namun kenyataan itu disangkal oleh seorang tokoh sejarawan Kedah iaitu arwah Dato' Dr. Wan Syamsuddin bin Muhammad Yusof. Perkara yang unik tentang istana ini adalah istana ini dibina menggunakan telur putih dan manisan lebah atau madu lebah yang dipercayai untuk menguatkan struktur bangunan. Tambahan pula, untuk menghidupkan semua lampu dalam istana ini mengambil masa dalam 30 minit. Walaupun tempat ini dianggap sebagai bangunan yang bersejarah, runtuhan istana ini tidak dijaga dengan rapi sehingga tumbuh-tumbuhan menjala mula melitupi hampir seluruh kawasan istana dan terdapat kesan-kesan vandalisme pada dinding runtuhan istana ini. Baiklah, sekarang kami berada di Klinik Perubatan Beringin di Pendang, Kedah untuk menemu ramah seorang sejarawan tentang peruntuhan Istana Tunku Kudin. Nama saya Ibrahim bin Bakar. Jadi sekarang umur saya sekarang dalam 72 tahun, 71 lebih lah. Macam you nampak sekarang saya adalah doktor perubatan. Saya bukan doktor sejarah. Tapi macam mana saya menyelami sejarah tu? Kita kena baca buku. Kena baca buku. Di Kedah ni, kalau cakap pasal nama Tunku Kudin, sebenarnya ada 3 orang yang digelar Tunku Kudin. Yang pertama, Tunku Kudin yang kita bincangkan sekarang ni, ini digelarkan juga Tunku Kudin Kelang. Yang kedua, Syed Zainal Abidin yang berperang menjadi ketua perang Kedah dalam Perang Musuh Bisik tu. Satu lagi, panggil Kudin juga, tapi dia ialah Kudin Kumeh. Kalau ikut rekod, dia asalnya keturunan Raja-Raja Kedah juga lah, tapi dia agak jauh. Jadi, apabila orang tanya tentang Kudin, hati jauh. Ada beberapa sebab yang agak kompleks. Yang pertama, dia berada di atas tanah persendirian. Tuan tanah ada geran, ada apa semua. Kan? Kalau dia setuju. Okay. Itu yang pertama. Yang kedua, Kedah mempunyai banyak pilihan yang lain. Ini baru ni kita sedang korek. Ada tak jauh dari sini, dalam 2 kilo lah dari sini ni. Satu bukit, kita panggil Bukit Soras. Ini sedang hangat ni. Yang ni kerajaan sedang membangunkan tempat tu. Ada perbincangan untuk membangunkan. Sebab yang lain tu sangat bergantung kepada kewangan kerajaan lah. Tapi mungkin kita boleh cari satu cara lain lah. Mungkin boleh diberikan kepada pihak swasta atau apa-apa. Kalau macam ada pihak swasta yang berminat nak bangunkan istana Tunku Kudin tadi ni, istana Raja Bersiung tu, saya rasa boleh aja. Boleh. Kawasan tu sekarang ni access road, jalan untuk kita sampai ke situ sangat mudah. Itu satu. Bukan jauh sangat dengan lebuh raya, tak sampai 1 kilometer. Dan of course kita kena ada promotion lah kan. Promotion kita buat. Tapi saya rasa kalau nak buat tempat tu, saya cadangkan pihak swasta lah. Simen, bata kecil-kecil, bata tanah liat tu kan. Tapi bata zaman dulu ni dia macam lain sikit daripada bata sekarang. Orang kata dia buat dengan telur merah apa semua kan. Guna madu lah apa kan. Nak cari kat mana madu yang banyak tu. Tak ada. Dia
memang terus dibiarkan. terus dibiarkan. Setelah selesai menemu ramah Dr. Ibrahim, kami menuju ke Taman Tabung Haji di mana terletaknya lokasi runtuhan tersebut untuk bertanyakan soalan tentang Tunku Kudin beserta runtuhan istana tersebut kepada seorang penduduk di kawasan tersebut. Okay, nama saya Muhammad Khairul Ashraf bin Arsyad. Saya penduduk sini, saya tinggal di sini lebih kurang 30 tahun. Lebih 30 tahun dah saya duduk sini. Umur saya 38 tahun. Dia kata Tengku Kudin ni, sejarah Tengku Kudin. Dulu ada perang Selangor. Tengku Kudin ni, masa zaman Sultan Abdul Hamid kalau tak salah saya, dia ni Raja Muda Kedah. Dilantik menjadi Raja Muda Kedah. Okey, masa perang Selangor, Selangor di Selangor tu, perang saudara di Selangor. Tengku Kudin ni dia bawa parlimen daripada Negeri Kedah ni tanpa pengetahuan Sultan Kedah. Dia bawa pi perang di sana dan menang. Tolong Sultan Selangor lah. Tengku Kudin di sini sebagai Raja Muda tanpa pengetahuan Sultan Kedah bawa parlimen perang Negeri Kedah ni pi ke Selangor untuk perang, untuk tolong Sultan Selangor dan menang. Okey. Bila menang, bila balik mai, Sultan Kedah marah. Sultan Kedah murka lah sebab Tengku Kudin pi bawa tentera Negeri Kedah ni, parlimen Negeri Kedah ni tanpa pengetahuan Sultan. Itu Sultan Kedah marah lalu dirucutkan jawatan sebagai Raja Muda. Okey, dan dibuang negeri. Tengku Kudin ni kena buang negeri. Ni istana dia lah. Ni istana dia. Dan dia dibuang negeri. Jadi dia dibuang negeri ke Penang dan meninggal di Penang. Batal kita besar ni, batal dia besar ni. Kalau kita tengok seni bina dah, dalam konteks seni bina dah. Yang disusun dengan madu untuk nak lekat-lekat dah. Okey, dia tengok batal tu cantik dah. Dia ambil balik rumah dia. Kononnya nak buat macam landscape rumah dia lah. Dia nak buat landscape lah kat rumah dia. Malam tu dia dengar bunyi. Dia dengar bunyi orang batal tu ketuk. Esok tu dia hantar balik. Batal yang dia kutip tu dia hantar balik. Okey, sejarah di sini, kawasan sekitar. Maksudnya dulu sebelum taman Tabung Haji ni dibina, belum taman baru tu dibina, maksudnya dulu kawasan ni adalah kawasan pertanian. Jadi strategik dengan istana duduk sini, dari segi lokasi dah. Dia berdekatan dengan sungai. Dan kawasan ni adalah kawasan pertanian. Setelah mendapat tahu serba sedikit tentang Tunku Kudin beserta dengan peninggalan istananya, kami ingin mendapatkan maklumat yang lebih lanjut tentang dirinya. Kami bertolak ke Langgar, Kedah untuk menziarahi makam Tunku Kudin yang terletak di makam Diraja Langgar untuk mengetahui maklumat yang lebih lanjut tentang Tunku Kudin. Sebelum memasuki makam tersebut, kami perlu meminta kebenaran untuk masuk di Wisma Darul Aman kerana makam tersebut tidak boleh dimasuki oleh orang awam. Setelah itu kami pun memasuki kawasan makam tersebut. Baiklah, kami berada di makam Diraja Langgar Kedah Darul Aman. Di sinilah orang-orang Diraja Kedah dimakamkan dan kami di sini untuk membuat penggambaran di makam Tunku Kudin. Di sini kami telah berjumpa dengan seorang pakcik yang menjaga kawasan makam tersebut untuk ditemu ramah. Nama saya Daud Pensyahidan. Bertugas di sini lebih kurang 38 tahun. Umur sekarang 61 tahun. Tugas-tugas harian saya sebagai memantau dan memperhatikan keadaan ke makam secara kawal rapi, pembersihan dan dipantau lah pekerja-pekerja makam untuk melakukan kerja harian. Di sini ada dua makam Tengku Kudin. Yang sebelah sini adalah makam Tengku Diyaudin yang diberi gelaran Tengku Kudin yang menolong Raja Mahdi semasa perang dengan Bugis kat Selangor tu. Sebelah saya inilah makam Syed Zainul Abidin yang diberi gelaran Tengku Kudin. Beliau telah berperang dengan tentera Syam semasa
perang zaman para perang musuh bisik tu kat kota Kuala Kedah pada tahun 1821. Dekat Taman Haji itu belum pasti lagi istana siapa. Pasal apa masa itu pun ada dikaitkan dengan makam almarhum Dedak, almarhum Mani Raja Besiung. Tuku Kudin ni dia berperang masa tahun 1821, tapi Tuku Kudin satu lagi dia selepas itu baru perang membantu Kerja Kedah berperang dengan Siam. Segi binaan dia tak ada benda yang menarik kan, semua biasa sama saja. Hasil daripada dokumentari tentang Tunku Kudin yang kami telah siapkan, kami mendapat pelbagai maklumat tentang Tunku Kudin dan juga tentang runtuhan Istana Tunku Kudin ini. Kami berharap bahawa Istana Tunku Kudin ini dapat dipulihkan kerana ia merupakan salah satu simbol sejarah di Kedah dan juga negara Malaysia. Sekian.